Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan adalah syaitan itu sangat engkar kepada Tuhannya. Jadi ayat ini Allah menceritakan pada kita, Allah menjelaskan pada kita bahwasanya orang-orang yang membazir ataupun dipanggil pemboros, innal mubadzirin, orang-orang yang membazir ini kanu ikhwanasy syayatin, adalah mereka itu saudara-saudara syaitan. Dan Allah ayat kita orang bazir ialah saudara syaitan. Tak ada ayat lain pada Quran hak Allah ayat saudara syaitan malaikat ayat ni ya. Dalam Quran banyak benda-benda dosa, benda-benda maksiat yang ayat dan ayat. Tapi tak ayat Allah kata buat benda tu saudara syaitan. Banyak minum arak, judi, dah. Tapi membazir ni Allah sebut orang-orang yang membazir adalah saudara syaitan, adik-beradik syaitan. Allahu Akbar. Adik-beradik ni rapat benar dia. Adik-beradik ni maknanya darah daging lah kalau kita kan. Ayat kata Allah tidak suka kepada orang-orang yang membazir, orang-orang yang boros, pemboros. Dan Nabi kita pun sama. Nabi kita tak suka orang yang bazir. Sebab itulah Nabi dia buat apa-apa dia sederhana, wasatiyah. Nabi sederhana, Nabi suka kepada sederhana. Tidak ulu, tidak lebih, tidak melampau, tidak. Nah, tengok kita ambil semaya, basuh 3 kali. Nabi suruh basuh 3 kali, dalam sebuah hadis 3 kali Nabi suruh basuh. Sepatut 4 kali lah, 5 kali kan. Baru bersih, baru cuci, baru rata. Tapi Nabi suruh 3 ya. Takut jadi membazir 4-5 kali. Ada orang tanya, Ustaz, kalau basuh 4 kali boleh ke tak? Ambil semaya. Boleh, tak salah. Tapi Nabi suruh 3. Nabi suruh 3. Dan ambil semaya, Nabi suruh sederhana dalam menggunakan air. Jangan terlalu membazir. Banyaklah benda-benda berkaitan dengan membazir ni, yang mana kita tak berapa ni juga. Nah, dan bila kita sebut berkaitan dengan membazir ni, kita teringat ke apa? Teringat boleh puasa lah. Sebab boleh puasa lah ramai dan umat Islam membazir, terutamanya ketika membeli belah untuk juadah berbuka puasa. Dan pergi bazar Ramadan, kita beli ikut apa? Ikut nafsu kita. Habisnya bawa. Sebab kita nak kotor. Nah, pagi tak makan. Sekala pagi dah kopi dah. Pukul 10 dah kopi dulu. Lepas subuh tu sekali dah. Pukul 10 sekali pula. Tengah hari sekali pula makan. Petang sekali pula. 4 kali makan. Boleh puasa ni ke? Buka puasa tu kau nampak habis. Nah, dia bawa habis air, ikut dia jumpa. Lalu ni air pelik-pelik. Tembikai laici. Oh, sedap air tu ni kau. Air tu pelik-pelik dah nama. Nah, macam-macam kita juga beli lah airnya lagi lah, tembikai lah, apa lah. Tu sah-sah air. Sahuri pula. Balik tak makan, kena nasi sepinggan,
Sudah. Nah, duk jelepek, nak terawih pun, tak apa kok. Kuih tadi, air tadi membazir. Nah, ramai umat Islam membazir, terutamanya ketika bulan Ramadan. Sepatutnya Ramadan kita semakin jimat. Nah, jimat semua, tapi kita membazir. Dan banyak lagi lah nak bazir. Dia bazir ni haram tak? Hukum dia. Yang membazir ni hukum dia dua je. Tak haram, makruh. Dua tu je. Kalau membazir melampau-lampau, hukum dia haram. Kalau bazir juga tapi tak melampau, hukum dia makruh. Dua ni je. Dia tak ada pergi ke sunat, pergi ke wajib, dia tak ada. Bila sebut membazir, makruh dan juga haram. Bazir hok dokoh, hok dokoh tu haram. Kereta nebuah kereta. Bawa 2 buah je. 4 lagi tu start saja. Duk 2 hari start, 4 buah tu. Kau bawa 2 ni je. Bazir lah tu. Ada setengah orang koleksi gel, dia beli gel lah. Gel. Penuh gel rumah dia. Ada sahabat kita tu start juga. Dia jenis pandai perbuatan Islam. Duk Syahlam. Ada orang panggil di rumah. Ustaz di rumah, Ustaz nak amak hantu. Nak suruh Ustaz halau hantu, dia kata. Halau jin. Dia pergi kan. Dia pergi masuk bilik. Kejut dia. Satu bilik tu handbag saja. Orang tengok handbag. Beg nangis tu susuk. Ya Allah. Kejut dia. Dia kata, "Kak jual pek ke tak?" Lepas tu kak bakar belakang kan tidak. Dia kata bakar nombor 3 je. Nak pergi hamba hantu. So bilik tu pek haja. Koleksi. Banyaklah benda-benda yang kita kalau boleh cubalah. Kita jangan terlampau sangat membazir. Dan sebenarnya kalau kita sebut berkaitan dengan membazir ni, ulama mengatakan banyak lagi benda-benda yang kita tak sedar kita membazir. Dan perkara-perkara yang sering kita bazirkan. Dan cuba kita tengok malam ni apa dia kata. Di antara yang pertama, perkara yang sering dibazirkan oleh manusia, iaitu yang pertama ilmu. Lagu mana ilmu? Nah, dia dibazirkan dengan tidak mengamalkannya. Ini hak aku. Ilmu anda tak amal. Bazir ilmu. Nah, sebab ada pepatah kata ilmu tidak beramal seperti pokok tidak berbuah. Ilmu ni penting. Nah, tuntutlah ilmu. Ilmu ini fardu kata setiap orang Islam. Ada hadis Nabi sebut. Dan Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat di antara puak-puakmu ni orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu ni wajib kita mencari, terutamanya ilmu berkaitan dengan fardu ain, akidah, hukum-hukum fiqh dan juga apa ni perangai akhlak kita. Tetapi kalau kita hanya ada ilmu tapi tidak mengamalkannya, ulama kita kata kita telah membazirkan ilmu. Alim tapi tak amal. Kau tahu, kau tak amal, kau dekat, kau jauh dengan Allah. Sepatutnya kita semakin kita belajar ilmu agama, semakin hampir dengan Allah. Hak ni kau belajar, kau jauh. Kau belajar, kau jauh. Tak silap betul. Tahulah kau hukum hakim aku masjid lagi. Kadang-kadang ustaz duduk di masjid. Ada setengah tu panggil ustaz boleh puasa. Oh, ada juga. Boleh puasa kau kenapa? Ustaz tu, bukan ustaz sini lah. Ustaz negara lain tu. Ilmu ada. Apatah lagi nak buat kuliah, nak mengajar, ya Allah. Masjid pun tak berapa nampak lah ustaz. Kita ada setakat mana kita amal. Dan kadang-kadang bila kita tahu,
buat pun bukan wajib. Tengok ni apa aja deh. Tak semaya sunat tak apa, buat wajib sudahlah sunatnya. Tahu sangat. Kelebihan sunat tu qabliyah ba'diyah. Tapi tak buat. Tak kita buatlah. Takut-takut tergolong golongan yang membazirkan ilmu. Ada ilmu tapi tidak mengamalkan, tambah-tambah ilmu ada tapi langgar perintah Allah. Pak ni kata sih. Nah, amalan ni orang-orang alim tapi dia langgar perintah Allah. Dia takut halal tapi dia makan duit haram. Dia makan duit masjid, dia makan duit sekolah tahfiz. Macam-macam lah ni. Nah, Pak ni kata sih. Tak cubalah kita guna ilmu kita supaya dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, di antara benda yang sering dibazirkan oleh manusia ialah ilmu. Ada ilmu tapi tak amal. Cubalah kita, semakin kita dekat dengan Allah, kita dengar agama, semakin kita perbanyakkan buat amalan untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di antara perkara yang selalu dibazirkan oleh manusia ialah harta. Bagaimana? Dibazirkan dengan tidak membelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta banyak tapi dia bersifat bakhil, bersifat kedekut, tak sih nafkah fi sabilillah. Nak ingat harta ni Allah kesoal esok. Dia beritahu manusia daripada kiamat, dia yang kiamat ni ada hadis Nabi sebut. Nabi kata la tazulu qadaman 'abdin hatta yus'alu, tidak berganjak kaki hamba Allah di hari kiamat esok sehingga ditanya 4 kali. An umrihi fima afna'u, tentang umur dia. Dia habis buat gapo masa hidup. Tanya esok. Jawablah. Aku ilmu umur 60, 70, 40, 50, buat gapo? Mau habis untuk buat gapo usia umur. Habis dengai. Oh iya lah. Habis duk main golf, kaya main golf. Oh iya lah. Habis duk gapo lagi? Duk kedai kopi. Oh iya lah. Habis ngat tidur. Oh iya lah. Nah, yang pertama ingat Allah tanya umur kita. Sebab umur kita ni dipanggil modal. Allah beri 40, 50, 60, 70 ni modal ni. Untuk kita menego atas dunia ni biar mendapat pahala sebanyak mungkin untuk kita bawa selepas mati esok. Yang kedua, Allah katanya an ilmihi fima fa'ala fihi, ilmumu. Mau ada ilmu buat gapo? Jawablah. Orang ada ilmu tu ngaji agama dah habis pondok ke, dah ngaji tahfiz ke, dah habis luar negara ke, ngaji juga ke apa ke agama Allah tanya. Nah, yang ketiga Allah tanya lagi an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu ditanya. Mau ambil mana hartamu? Dari manakah mendapat harta dan ke manakah kamu menafkahkan harta tu? Tuhan tanya jawablah. Mau kaya-kaya main mana harta? Kita kaya asal. Jawab daripada Allah. Mula aja kita ni harta banyak, mau jawab. Lepas tu mau ambil kat mana? Oh ya. Dan yang keempat Allah tanya an jismihi fima amlahu. Anggota badan kamu ini mau habis dengan waktu. Nah, yang kata harta ni kita kena beringat. Di antara orang yang membazirkan harta ialah mereka tidak menghiraukan sama ada harta itu halal ataupun haram. Tak cara halal haram. Yang ni masuk. Yang ni masuk poket. Halal haram nombor 2. Kalau ni dia panggil orang membazirkan harta ni. Harta banyak pun sia-sia sahaja. Nah, sebab itulah kita kena ingat, kalau boleh kita cubalah harta kita tak salah. Tak, kita nak buat rumah besar, kereta besar, tak ada masalah. Tak beli kapal-kapal tak apa, tapi kena ingat jangan melalaikan daripada ingat pada Allah. Kita kereta banyak, apa, tapi buat akhirat banyak kita.
sedekah ke masjid. Waktu waktu ni tak apa. Jangan hak dunia kita mewah, hak akhirat tak ada rasa. Ni jangan membazirkan harta. Biar harta kita tu dah tunggu kita di akhirat esok. Jadi akaun pahala kita di akhirat esok. Nah, ini yang kedua. Dan di antara benda hak manusia sering membazir ialah harta mereka. Yang ketiga, di antara perkara yang sering dibazirkan oleh manusia ialah amalan mereka. Amalan kita. Bagaimana amalan kita dibazirkan dengan tidak melakukannya dengan ikhlas kepada Allah. Allahu Akbar. Semaya gaji tapi tak ikhlas. Semaya gaji nak menunjuk orang, habis pahala. Sebab itulah kita kena ingat yang pertama sekali kita mari semaya ni. Kita mari semaya ni bukan semaya nak ibadat lain pos-pos. Tak kita fokus ke semaya. Semaya ni kita mari ni. Allah terima tak terima ada syarat dia. Kita semaya tu apa ni maghrib sana. Kalau kita mari tu yang pertama sekali ikhlas kerana Allah. Nah, lepas tu kita semaya pula kena dengan rukun syarat dia. Ikut Nabi ajar, automatik terima dah. Syarat yang dua je. Kalau kasar dua lah kita ambil. Tak. Yang pertama ikhlas kerana Allah. Yang kedua kena Nabi ajar. Kalau salah-salah tak ada, tak terima. Kita mari masjid ikhlas dah. Ikhlas kerana Allah. Usalli fardul maghribi arba'a raka'atin. Sahaja aku sembahyang maghrib 4 rakaat. 4 rakaat sembahyang maghrib. Tak terima. Ikhlas dah tu. Tapi tak kena dengan Nabi ajar. Orang sembahyang 3, kita sembahyang 4. Tak kena. Ataupun kita mari maghrib 3 rakaat sembahyang betul dah. Tapi tak ikhlas. Malu kau tok tua. Ataupun tok tua malu kau menatu. Natu kawin kelik tu KL tak boleh pergi masjid. Tak pernah pergi sebelum ni. Natu balik tak boleh pergi tidak tak boleh betis dia. Marilah masjid nak betis. Ada orang tu ayah dia malas semaya. Malas semaya, umur 70 lah. Malas semaya. Anak kata ayah semaya ayah. Kalau ayah semaya, kita sebulan 1 hijab. Kau semaya tidak tu. Boleh tak semaya gitu? Cukup 1, anak cukup sebulan, anak 1. Cukup sebulan, anak 1. Dia semaya nak 1. Tak ikhlas tu. Sebab tu 70 dah. Kalau budak tak apa. Nak budak jauh 2, jauh 3. Adik, kalau adik puasa sehari seria. Nah, 30 hari, 30 ria. Tak apa budak nak menggalak kan. Di 70 nak pitih lagi. Mana semaya ke nak pitih. Dah anak janji. Molek ikhlas ni. Sebab itulah mazhab kita Syafi'i. Semua amalan dia kena niat. Lebih kurang 70 lebih amalan. Kena niat. Ada belakang lillahi ta'ala. Puasa dah nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Semaya usalli fardul maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nak buat apa lillah? Kerana Allah. Nak korban, nak sembelih tu kerana Allah. Nak keluar zakat kerana Allah. Nak usul kita ni ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala hidup kita, mati kita, amalan kita, semaya kita, ibadat kita hanya kerana Allah. Maksulah kita betul-betul tumpukan kepada Allah dan kita semaya pula ikut cara Nabi, insya-Allah. Barulah Allah terima. Tak cukup syarat tak terima. Sebab itulah kita semaya kena ingat
Nak yang pertama ikhlas, yang kedua nak mengerjakan amalan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar Nabi itu sebenarnya nak suruh ajar kita cara-cara ibadat yang betul. Zuhur 4 rakaat, maghrib dan 3 rakaat. Lagu mana 3 rakaat tu 2 tahiyat. Sunat pula, tak lagu mana. Sunat goni. Buat cara Nabi buat, ikhlas pula insya-Allah. Jadi kalau kita buat dengan tidak ikhlas dan tidak ikut cara Nabi, maka ibadat kita sia-sia. Kan tak sih. Tak kita nak biar tak mendapat 2 syarat. Dan tidak melakukan amal soleh. Buat ibadat, buat amal soleh tapi bukan amal soleh. Sebab kita kena ingat kita buat amal ni, kita nak pahala. Dan pahala ni orang boleh beri hanya Allah sahaja. Allah boleh beri pahala, Nabi tak boleh beri. Dan Allah nak beri pahala, dia kena buat amalan yang diajarkan oleh Nabi. Bila kita buat amalan yang tak diajar oleh Nabi, kita buat mengaruh. Nak pahala, esok-esok Allah mana pahala? Allah kata bukan amalan aku aja, bukan Nabi ajar, buat ke beliau. Ini kena beringat. Nah, maknanya 2 syarat utama nak mendapatkan pahala adalah yang pertama ikhlas, yang kedua ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dikira kita tidak membazirkan amalan kita. Yang seterusnya di antara perkara yang dibazirkan oleh manusia ialah kesehatan. Kesehatan rohani kita. Kita sehat. Tak, sebab kita kena ingat Nabi sebut Nabi kata nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Nabi kata 2 nikmat. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Apa? Yang pertama as-sihah, yang kedua wal faragh. Yang pertama sehat, yang kedua masa lapang dia, masa free dia. Jadi sehat-sehat ni sebenarnya nikmat sehat ni. Kita boleh mari masjid, kita boleh makan, kita boleh jalan, kita boleh minum air, kita boleh kecek. Allah nikmat sehat. Jadi kita cubalah guna nikmat sehat kita untuk melaksanakan segala perintah Allah. Nah, dibazirkan dengan tidak mensyukuri nikmat sehat. Tidak merebut waktu sehat sebelum datangnya sakit. Kita kena syukur. Alhamdulillah, syukur Allah, aku sehat lagi. Tak orang lain ramai dah sayang aku, kok sakit, kok mati pun ramai dah. Tapi Alhamdulillah, aku masih lagi sehat. Boleh sujud kamu ya Allah. Syukur banyak-banyak. Lepas tu bila syukur, kita kena laksanakan segala perintah Allah. Dan juga kita kena gebuk peluang, jangan tunggu sakit. Dia sakit ya. Nah, jangan tunggu sakit. Sebab ada hadis Nabi kata, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Gebuklah 5 benda sebelum datang 5 perkara dah. Yang pertama masa mudamu sebelum hari tuamu. Yang kedua masa sehatmu sebelum hari masa sakitmu. Yang ketiga masa apa lagi? Masa kayamu sebelum hari masa miskinmu. Yang keempat masa laparmu sebelum hari masa sibukmu. Yang kelima masa hidupmu sebelum hari mati. Gebuklah. Tak, sebab itulah tak, jangan tunggu tua dah buat ibadat ni. Tak, orang muda-muda apa tak ramai masjid. Sebab dia berasa dia muda lagi. Tak ada, muda lagi bisa kau tua dah. Dah kahwin ni seks wajib ya, nak apa. Dia tua kahwin rajin lah. Dia muda malah, tua kau malah. Percaya lah. Ya betul lah. Dia tua kat Allah sakit lutut lah, sakit belakang lah. Nah, nak jalan pun ya Allah. Nah, masa muda ni rajin-rajin. Masa hari sehat kita. Tak takut-takut kita termasuk golongan yang membazirkan kesehatan kita. Nah, seterusnya sambung lagi.
Di antara perkara yang sering dibazirkan oleh manusia ialah manusia sering membazirkan masa. Nah, dibazirkan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah masa. Melayu kata masa itu emas. Oh, Arab dak. Arab kata al-waktu kasif. Masa itu seperti pedang, Arab kata. Kalau tak kena molek dia tikemu. Masa. Kita tu hewi kita ambil kita wi umur kita 60. 60 kita ambil. 15 baru balik. Kita buat 15 dah. 60 tolak 15 berapa? Berapa 45. 45 lah. 45 tahun. 45 tahun umur kita. Start semayang apa? Lekat semayang. Nah, kita ambil umur 20 lah. 20 baru lekat semayang. 15 balik dah. 20 baru lekat semayang. Jadi 60 tolak 20 40 lah. 40 ni kita tidur berapa jam sehari? 8 jam. Nah, sehari 1/3. Maknanya 8 jam lah. Kita ambil 8 jam. Sehari 24 jam. 8 jam tidur, 1/3. Jadi 40 saat ni 1/3 kita tidur. Berapa tahun? 40 bagi 3. Berapa tahun kan? Tak reti 3. Nah, kita kata 10 tahun lah kita buat. 10 tahun tolong tidur saja 10 tahun. Hak tu tidur malam 8 jam. Tak apa lagi tidur masuk tebuh lagi. Duduk jadi gua masuk tebuh lah, tak kira lagi. Tidur rumah tengah hari. Nah. Jadi tolong 10 tahun tidur saja. 30 tahun. 30 tahun. Dah. Tolong hijau pula. Berapa tahun dah kita buat ibadat ke Tuhan? Tak tahu lagi tu. Masa duduk lepok kedai kopi, masa duduk main handset, masa duduk ngai, tak tahu lagi tu, ya Allah. Banyak mana kita nak bawa pergi jumpa Tuhan esok. Masuk tu hari kita. Sebab itulah jangan kita membazir. Usia ini jangan berlalu dengan begitu saja tanpa melakukan amal soleh. Kita buatlah apa-apa. Sebab itulah kita orang Islam ni kalau boleh buatlah apa-apa niat kerana Allah. InsyaAllah dapat pahala. Kita kerja daripada pagi sampai petang niat kerana Allah, nak cari nafkah untuk anak isteri aku, InsyaAllah boleh pahala. Dan biar kita aktiviti harian mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya di antara perkara yang sering dibazirkan oleh manusia ialah anggota tubuh badan dia. Lagu mana dibazirkan dengan menggerakkan anggota badan bukan kerana beribadah kepada Allah. Segala anggota akan dipersoalkan di akhirat esok. Kena ingat. Kita ni kena ingat. Dia 7 anggota. Allah kena tanya esok. Bila manusia mati. Ingat 7 anggota. Yang pertama ke apa? Yang pertama ainun, mata kita. Allah akan tanya esok. Mata muklis ke apa? Yang kedua uzunun, telinga. Telinga mendengar ke apa? Yang ketiga lisanun, lidah kita. Lidah kita kecek ke apa? Allahu Akbar. Tak betul nak jawab. Mungkin kecek ke apa atas dunia? Perkataan kecek itu akan naik esok. Nah, yang keempat Allah akan tanya batnun, perutmu. Masuk ke apa dalam perutmu? Halal ke haram? Benda masuk dalam perut tu. Esok-esok anggota akan kecek sendiri. Nah, yang keempat, yang kelima Allah akan tanya ke apa? Farjun, faraj, kemaluanmu. Allah akan tanya. Yang keenam Allah akan tanya yadun, tangan kamu.
buat gapo tangan. Dan yang ketujuh Allah katanya rijlun, kaki kamu. Mujale di mana kata atas dunia. 7 benda ni akan jawab esok-esok. Dan esok-esok mulut kita Allah kunci. Anggota akan kecek. Surah Yasin ada. Dan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, surah Yasin ayat yang ke-25. Allah kata al-yaum, pada hari ini Allah kata nakhtimu ala afwahihim, Allah akan kunci mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kamu akan kecek. Wa arjulukum dan kaki-kaki kamu. Nah, apa yang kamu buat ketika kamu hidup dulu. Jadi segala anggota kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letih nak jawab esok. Mata ya aku kulit kotor telinga ya aku dengar kotor. Lidah pula pun sorong kecek, perut pula kecek, tangan pula kecek, kaki pula kecek waya kotor esok. Jadi cubalah kita jaga anggota tubuh badan kita agar tidak dibazirkan dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Kita buat biarlah buat benda hak comel. Jalan di kaki tempat hak comel, kaki jalan di tempat hak comel, tangan buat benda hak comel. Mulut kecek benda comel. Mulut ni kita kecek, dia dua tu kan. Hak molek dengan hak tak molek. Hak baik dah jahat. Hak molek akan kecek naik atas. Dia naik, kita kecek naik lalu. Kata kita naik. Naik atas tembus langit. Kalau benda tu comel akan naik terus. Kalau benda tu hudung akan jatuh semula. Kita kecek kau kata kau bewok. Gila. Natem ni. Oh. Dia naik. Dia naik terus semula. Yang dicari orang kita kata. Siapa dia? Mata ni gila. Dia cari dia tu. Boleh pahala kalau dia tu. Lepas tu klik kita mula jadi gila kita. Kita kata apa-apa, klik kita semua dah. Itu Allah. Bukan orang yang bini kata kecil unduh lah. Bini tu main handset rumah. Allah menantai ni main handset sama. So kecil dengan bini. No, menantai ni main handset ya. Bini tu. Bini pula. Mana ni ngajar lah. Makan nasi masjid. Klik rumah bunyi lah. Sahabat Abang makan nasi lah. Abang makan nasi lah. Allah tuli dah tuli. Tengok bini pula. Nato ni tuli je katanya. Allahu Akbar tengok. Cuba kecek macam ni. Kecek macam ni dengan anak isteri kita, anak suami kita. Sebab hak bodoh je naik kan. Naik. Boleh kau itu mana klik kita semua. Kalau kata gila, klik gila kita. Klik kita semula. Kena ingatlah. Dan akhir sekali, dan untuk pada ni, di antara benda yang sering dibazirkan oleh manusia ialah mereka berzikir, tapi zikir tidak berkesan kepada hati, zikir hanya di mulut saja. Sebab itulah kalau boleh pahala dah kita zikir ni. Cuma ulama kata Imam Ghazali kata zikir ni hak comel sekali, mulut sebut, hati pun ingat. Ni hak comel. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hati pun ingat juga. Tak ada Tuhan malaikat Allah, ingat semua. Subhanallah, subhanallah, hati pun ingat maha suci Allah. Ni hak comel sekali. Kalau sebut dengan mulut pun tak apa dah, tapi dikira membazir lagi lah. Tapi tak apa dah, malaikat tulis dah subhanallah, subhanallah. Cuma jangan ingat kosir lah. La ilaha illallah. Kalau ni kambing, lau kambing, la ilaha illallah. Sedang apa? Kosir lah gitu. Kalau boleh kita cuba zikir dan hati kita ingat pada Allah, maka zikir yang sempurna. Jadi rasa itulah saja kita ambil malam ini. Beberapa perkara berkaitan dengan ayat Quran yang Allah ceritakan berkaitan dengan perihal membazir, yang mana kita cuba jagalah molek, sebab membazir ini merupakan saudara kepada syaitan. Jadi cubalah kita beringat,
cubalah kita waspada, cuba kita dah baiki diri kita agar tidak tergolong dalam golongan yang membazir. Tak kira lah bazir makan ni, kau bazir pakaian, kau bazir benda-benda kau kita beli, kau gapo kau. Malah bazir hak kita sebut sangat. Bazir ilmu kita, bazir harta kita, bazir amalan kita, bazir kesihatan kita, bazir apa ni masa kita, bazir tubuh badan kita. Tak kira lah apa saja, kita cuba ingat, cuba kita gunakan dengan sebaik mungkin biar berkualiti. Kalau kita guna tu yang guna untuk pembaziran. Dan jadi rasa itulah saja, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat. Cuba kita perbaiki dari semasa ke semasa, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat dan kita dapat menjalankan ibadah kita ataupun amalan kita dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi rasa itulah saja untuk pada ini. Minta maaflah kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa, ada tersentuh mana-mana pribadi. Dan aku luka oleh hadha, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi